أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Pertama sekali, mari kita sama-sama menyatakan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat, terutamanya iman, taufik, ma'rifat, hidayat dan seumpamanya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita. Jadi pada malam ini saya berhasrat untuk menambah sedikit penjelasan berkaitan dengan tajuk Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud, terutamanya mengambil kira beberapa respon yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita berkenaan dengan tajuk inilah. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi komentar dan seumpamanya. Mudah-mudahan semua ini menjadi sebab percambahan ilmu, percambahan minda. Rahimakumullah wa iyana. Baik, ada beberapa perkara yang saya nak jelaskan kali ini. Pertama sekali sebagai mukaddimah, sesuatu ilmu itu dia ada istilah-istilah yang tersendiri. Ini zaman apabila Islam ini sedang berkembang, bermula dengan Al-Quran dan Sunnah, di kemudian hari ilmu-ilmu keislaman ini telah didisiplinkan. Sehingga ada ulama'-ulama'nya, ada tokoh-tokohnya, ada kitab-kitabnya, ada qawaidnya. Yang ada kitab-kitabnya dan sebagainya lah. Jadi setiap ilmu itu ada istilah-istilah yang tersendiri, yang mana kalau seseorang itu tidak berkecimpung dalam ilmu itu, mungkin menjadi sedikit masalah lah, berlaku kesamaran, kekeliruan dalam memahami ilmu itu. Baik, sebagai contoh yang mudah, kalau kita, ini contoh untuk kita sama-sama fikir dan renungkanlah tentang peristilahan ini. Kadang-kadang kalau kita tak ambil hal tentang istilah sesuatu ilmu itu menjadi sebab juga kita terkeliru dalam memahami banyak perkara. Sebagai contoh, kalau dalam ilmu tasawuf ni ada istilah khulwah. Jadi kalau kita tengok dari persepsi ilmu tasawuf, istilah ini menunjukkan atau mengandungi makna yang baiklah, positif. Tapi kalau tengok dari perspektif ilmu syariah, tengok dari sudut ilmu fiqh, dia istilah yang buruk lah. Jadi kalau seseorang itu dia andai kata tak pernah dia belajar ilmu tasawuf dan istilahnya, mungkin dia baca kitab-kitab tasawuf dan dia berlatar belakangkan fiqh, ini antara sebab berlaku kekeliruan dalam kefahaman. Sebagai contoh, kalau dia baca hadis Nabi ke, sebagai contoh riwayat Aisyah itulah yang menyatakan Nabi ikhtilat fi ghari Hira,
berkhalwat di Gua Hira. Jadi kalau dia tak pernah belajar ilmu tasawuf dan istilah ini, mungkin timbul sangkaan yang salah lah. Macam Nabi berkhalwat juga, jauh pula tu di Gua Hira, mungkin fikir andai-andai yang macam-macam. Ini kena persoalan istilah. Itu sebagai contoh. Demikian juga istilah majzub. Majzub ini kalau kita buka kamu-kamu tertentu, dia istilah orang gila. Orang gila, buat pura-pura gila atau seumpamalah. Jadi kalau dia berpandukan kepada terjemahan seperti itu dan tengok bukan daripada sumber dia tu, dia akan membawa kepada kefahaman-kefahaman yang keliru dan salah lah. Tentang persoalan istilah ni kena cakna sini. Dan antara istilah-istilah yang biasa dipakai dalam tasawuf berkait dengan isu ni, berkait dengan persoalan wahdatul wujud ni, dan seumpamanya istilah tajalli. Nanti saya nak jelaskan dari aspek ni saja dulu, bukan persoalan tu lagi, tentang tajalli. Jadi perkataan tajalli ni dia ada makna yang tersendiri, maksud yang tersendiri. Jadi kalau kita tidak biasa dengan peristilahan ini, mungkin dia akan memberi suatu kefahaman yang salah lah. Saya teringat dulu pada sekitar tahun 2000 tak silap, sekitar itulah, atau dalam lingkungan tu, saya pernah menghadiri satu seminar di sebuah universiti tempatan lah. Ada seorang profesor dalam bidang ajaran sesat. Jadi dia membahaskan tentang persoalan tajalli ni, persoalan tentang ajaran sesat yang ditujukan banyak kepada kelompok-kelompok yang dinamakan, dilabelkan sebagai batiniyah lah. Cuma yang tersenarai dalam kelompok itu adalah sudah tentu tokoh Syekh Ibn Arabi. Jadi antara aspek-aspek yang dia salahkan, ajaran-ajaran yang berkait dengan tokoh ni adalah aspek tajalli. Kerana dia terjemuh sebagai tajalli ni dengan makna menjelma. Kalau orang Terengganu panggil kat nepek, nesuk, lepas tu tubik jala. Nepek tu dah apa tu, tubik jala. Itu kalau orang panggil Terengganu panggil tajalli ni, jala tubik. Menjelma. Jadi ini satu persepsi yang keliru. Saya tanya dalam seminar tu, saya kata kalaulah ajaran tokoh ini disalahkan kerana istilah ni, saya kata berarti Al-Quran juga salah lah gitu. Sebab apa? Istilah ni adalah istilah yang diambil dari Al-Quran. Walamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi apakah di situ berarti Tuhan menjelma ke situ atau macam mana? Jadi jawapan saya itu tidak dijawab. Bahkan saya kena marah lah. Tak apalah. Tapi nak kabarnya bahawa berlaku kekeliruan dalam memahami istilah ni antara sebab kenapa hal-hal seperti ini membawa kepada salah faham istilah tu. Kurang tepat dalam memahaminya. Baik. Kemudian yang kedua, tentang setiap ilmu tu dia ada gaya penulisan dia. Ada gaya penulisan dia. Dari pelbagai aspek lah gaya penulisan ni. Antaranya penggunaan bahasanya tu, iaitu melibatkan bahasa yang soreh, direct, bahasa secara langsung, bahasa secara hakikah. Kadang-kadang menggunakan bahasa kiasan, kinayah, majaz, tashbih, isyarat dan sebagainya. Ada setengah kitab tu dia banyak sorahnya, banyak bahasa soreh, bahasa hakikahnya, bahasa betul lah. Dan tidak banyak kinayah ni, bahkan setengah tu tak ada pun pakai. Ada setengah kitab tu yang kinayah ni yang banyak, majaz ni yang banyak, tashbih yang banyak, isyarat yang banyak. Jadi aspek-aspek ini juga antara aspek-aspek yang kadang-kadang membawa kepada salah faham. Jadi bahasa-bahasa yang kadang-kadang bahasa majaz dipakai tapi difahami secara bahasa sorahah. Berlaku kekeliruan lah. Sebagai contoh yang kita terangkan dulu, istilah bayang tu digunakan dalam kitab-kitab tasawuf, bahawa dia hanyalah sebagai satu majaz saja, sebagai suatu pelambangan saja, tashbih saja. Tapi difahami oleh setengah orang dengan pengertian yang mereka fahami, iaitu bayang-bayang yang kita faham, semua faham, yang kita faham hari ini. Jadi berlakulah kekeliruan di situ dalam memahami perkara itu, sebagai contoh. Baik, kemudian nanti kita akan tengok
Sebab nanti ada komentar ada setengah orang dia kata takkanlah ulama-ulama dulu itu yang membantah Ibn Arabi itu tak faham kinayah, tak faham majaz, tak faham tashbih, tak faham isyarat, tak faham muhkamat, tak faham mutasyabihat. Isunya bukan isu tak faham nanti, tapi saya akan terangkan lepas ni sikit. Bukan isu tak faham. Kalau tak faham dia ni, dia jadi ulama. Ini ilmu alak, ilmu asah, ilmu kakah ni. Ilmu perkara bahasa lughah ni dan istilah-istilah ilmu asah. Jadi untuk berkeluar sarjana alim ulama mesti kena tahu. Tapi persoalannya bukan masalah tak tahu. Masalah ni nanti saya akan jelaskan dengan contohnya masalah pengecaman. Tak cam. Terlepas pandang. Penerapan kaedah ni. Itu berlaku kesilapan itu. Ataupun berlaku kelainan. Di situ apa nak silap. Tak lah, tapi kadang-kadang benda tu sepatutnya dipaham cara tu tapi tidak dipaham cara tu. Nanti kita akan tengok. Baik, kemudian dalam kaedah penulisan kitab-kitab tu utamanya di era zaman Islam itu berada pada kemuncak akademik dia tu, dia sekitar kurung ke-6 ke-7 itu dianggap zaman akademiknya, zaman keilmuannya sudah mencapai satu peringkat kemuncak lah. Dianggap peringkat tinggi pada waktu itu. Jadi penulisan pada waktu itu, kitab-kitab yang ditulis pada waktu itu bersifat padat. Pendek, rekah dan padat. Sifat pada waktu itu. Iaitu yang kita sebut bahasa yang selalu kita guna hari ini, sifat penulisan tu jamek manik. Jadi orang belum mula menulis gaya tu. Dan kalau seseorang tu menulis satu kitab dalam bentuk yang sangat padat tetapi penuh berisi, itu dianggap sebagai satu kelebihan lah. Satu kemampuan yang luar biasa kalau dia boleh tulis macam tu. Itu zaman tu orang rasa bangga dengan benda tu dan orang tulis pasal tu. Kitab-kitab dalam bentuk jamek dan manik ni, bahasa-bahasa yang rekah, padat, kadang-kadang banyak bahasa-bahasa yang dikias, benda tu pendek, dipendekkan tapi mengandungi makna-makna yang baik. Dan pada waktu tu benda-benda macam ni orang boleh terima, orang boleh faham dan berharga. Mungkin zaman learning ni, zaman sekarang lain sikit. Zaman bahasa-bahasa seperti ni mungkin tak boleh nak pakai mana hari ni. Kalau jamek manik ni tak faham. Jadi tak boleh nak faham jamek manik. Sebab tu kita hari ni banyak syarah. Kita tak faham bahasa-bahasa pendek. Ulama-ulama kita tulis dulu tak faham dah. Kena syarah banyak pula. Hari ni kena guna bahasa lain, kena guna bahasa banyak jamek. Kena banyak jamek. Kena banyak nulis, kena banyak terang, jelas. Kena banyak jamek tekan orang panggil. Kena jamek banyak baru orang faham. Kita orang tak faham. Itu trend penulisan. Jadi nak covernya aspek-aspek yang saya nak beritahu sebagai mukadimah ini antara perkara yang mempengaruhi hal-hal kekeliruan yang akan berlaku dalam memahami subjek ni, topik ni. Baik. Kemudian aspek keahlian. Aspek keahlian ni bukan bererti seseorang yang bukan ahli tu dia tak tahu langsung bidang tu. Bukan bererti begitu. Kita bukan doktor, bukan pakar dalam perubatan. Tapi bukan berarti kita tak tahu langsung. Kita tahu juga bab penyakit demam ni, bab kudi-kudi, bab gatal ni, bab masalah sakit perut, penipalan dan sebagainya, kita tahu bab panadol, bab batuk kita tahu. Tapi kodoh-kodahnya lah. Tapi keahlian ni dia ada bidang-bidang khusus dia. Bidang-bidang khusus tu lah kalau kita bukan keahlian pergi, kita dah nak pergi. Dan kalau kita buat pandai-pandai, ni suka dah orang. Kita bukan keahlian bidang tu, tapi kita cerita bab tu bidang takhasus dia. Bidang khususiyah dia. Teknikal yang halus dia. Jadi pada waktu itu kalau kita cakap kita tak tahu banyak benda, orang yang ahli dia boleh dia tahulah kita ni cendeng tak cendeng. Nak beritahu. Jadi maksud saya ni keahlian ni bukanlah berarti tak tahu bidang tu orang dia cara, tidak. Bahagian orang boleh cara lah. Tapi ada bahagian khususiah dia. Jadi demikian juga hal-hal yang berkait dengan zuk. Kita ni pun ada perasaan juga. Jadi bila ada zuk perasaan, adalah perasaan-perasaan yang kita boleh kongsi dengan orang dalam aspek-aspek tertentu yang kita boleh faham perasaan. Tapi zuk ini dia banyak cabang, banyak tingkatan, banyak jenis. Ada zuk-zuk yang kita boleh terima dengan mudah. Tapi ada jenis-jenis zuk itu yang orang-orang yang menempuhnya saja yang dapat menggarap benda itu dengan baik. Jadi saya nak beri contoh. Sebab tu Imam Ghazali beri contoh macam ni lah. Tapi contoh lucuh sikit lah. Tapi tak apa seperti yang saya sebutkan dulu. Tamsilan Imam Ghazali,
Kalau nak tanya tentang kelazatan jimat ni, jangan tanya orang yang tak bini lagi. Jangan tanya yang tak nikah lagi. Sebab apa? Masing-masing akan memberi ulasan tentang kelazatan tu kalau nak khabar. Dia akan beri ikut persepsi dia. Persepsi dia. Kalau kaki tom yum, dia akan rasa sedap macam tom yum lah. Kalau kaki musangking, dia akan rasa sedap macam musangking lah. Ya, persepsi sedap dia tu ikut kecenderungan dia tu. Kelazatan tu hak yang dia pernah ada alami. Oleh kerana dia biasa berakhir makan durian, kelazatan dia kot tu. Dia akan cerita banyak ke hala ke situ lah. Nak beri contoh. Jadi Tamsil Al-Ghazali beri contoh tu sangat mudah dan mudah kita jelaskan. Lazat tak sama-sama lazat. Tapi lazat guna, ini. Itu contoh. Baik, kemudian tentang sebenarnya, saya nak ceritakan bahawa Imam Ghazali ni sebagai contoh. Imam Ghazali. Bukan macam kita, kalau kita lebih-lebih lagi lah. Imam Ghazali sendiri, di peringkat awal, Imam Ghazali ni orang yang menempuh banyak marhalah. Daripada mutakallimin, jadi mutakallim, failasuf, faqih, usuli, dia menjuarai ilmu-ilmu ni. Dia yang boleh pergi ke sufi. Baik, Imam Ghazali sendiri, sebelum dia menyelami alam sufi, apa yang dia komen tentang sufi? Dia kata, aku ingkar. Aku tak percaya adanya ahwal as-salihin wa maqamat al-arifin. Ini ahwal salihin, maqam arifin ni cabang-cabang zuk lah, ni cabang-cabang dia. Tapi zuk-zuk yang khusus lah. Jadi Imam Ghazali aku tak percaya benda-benda ni. Jadi kalau Imam Ghazali pun bertaraf alim bertaraf imam pada waktu tu, boleh ingkar adanya khususiah dalam melibatkan zuk ini. Kalau kita macam ustaz macam saya ni, macam lain-lain, lebih-lebih lagi lah kalau dia tak percaya. Tak pelik lah. Jadi kita sedap pelik lah. Tapi nak khabar Imam Ghazali ingkar. Sebagai seorang sarjana besar, dia tak apa terima ada benda ni. Pada dia, yang kita ada akidah, ada syariah, ada akal, boleh mikir, boleh faham. Itu cukup. Tak lebih dari itu. Pada waktu tu. Tapi setelah dia mempelajari ilmu dari guru dia, hatta sahib tu Syekh Yusuf An-Nasaj, sehingga aku belajar bersahabat dengan guruku Yusuf An-Nasaj, baru dia fahami benda-benda ni. Akhir sekali Imam Ghazali dia kata apa? Cuba lihat dalam Al-Munqiz min ad-Dalal. Dia mencurahkan pengalaman spiritual di sini, pengalaman perjalanan hidup dia. Dia kata apa Imam Ghazali? Dia kata dalam perjalanan menyelami dunia tasawuf ni, dia kata orang akan mencapai satu marhalah, dia kata pada waktu itu jadi sempit percakapan. Sempit ni tak boleh nak cakap banyak, tak boleh nak mengulas, dadang. Bahasa mu dadang nak pergi masa tu. Itu pintiran Ghazali, bukanlah Al-Munqiz min ad-Dalal kalau tak percaya. Sempit percakapan. Bicara jadi sempit. Tak dapat nak mengulas dengan baik. Bahkan kata Imam Ghazali pada waktu itu, kalau ada orang yang lebih khusus lagi, kalau dicuba nak jelas, korang bahasa dia tu pasti akan disalahfahami. Nak khabar ada benda gitu tu. Sehingga akhir sekali pesan Ghazali apa benda? Dia pesan kita. Dia pesan kita ni supaya ajar kita adab. Tapi kalau kita nak ikut jalan tak beradab, kau andalah, law lah. Tapi Imam Ghazali pesan kita tentang kaedah beradab dalam perkara ni. Bila berdepan dengan situasi macam ni, dia kata apa? Kana ma kana, kana ma kana, mimma lastu azkuruhu. Fazunna khairan, wala tas'al anil khabari. Berlakulah apa yang berlaku. Terjadilah apa yang terjadi. Yang ni mereka lalui pengalaman-pengalaman tu. Yang aku tak akan sebut, kata Imam Ghazali. Aku tak cerita, aku takkan cerita benda ni. Aku dah nak cerita benda ni. Nak khabarnya satu keadaan yang tidak mampu diibaratkan. Tapi nasihat dia, fazunna khairan, tapi muhdahlah sangat baiklah. Wala tasa'anil khabari. Jangan tanya banyak lah tentang cerita ni. Itu pesan Ghazali. Nak ajar kita supaya kita beradab. Kita ni ada pedoman, ada adab dalam menempuh situasi-situasi, menempuh menghadapi orang seperti ini yang menempuh perjalanan ni. Itu cara dia. Kita tak faham lagi, biar dulu. Nanti kita akan tengok. Baik. Itu persoalan-persoalan yang saya nak jelaskan sebagai mukadimah. Baik, yang kedua. Dalam memahami ilmu tasawuf ni, saya nak pergi ke tasawuf lalu. Terutama berkait dengan, oleh kerana isu yang kita bincangkan tentang isu tasawuf, wahdatul wujud ni. Baik, bahawa ada kaedah untuk kita menyelami persoalan ni dan pemikiran-pemikiran ulama' yang membicarakan tentangnya tu, kita kena ada kaedah. Kaedah ni macam pedoman lah. Kalau kita rasa tak mau ikut pedoman, lah.
Cuma ulama-ulama kita memberi pedoman, memberi suatu kaedah untuk kita faham. Dia seumpama bukan instruction lah. Macam peralatan-peralatan tertentu. Dia tulis nak instruction gini-gini, mau ikut ni, nak pasang ni buat gini-gini. Kalau mu rasa mu pandai, kalau kita rasa pandai, tak mau ikut instruction, loh lah kalau rasa pandai. Tapi kalau rosak, jangan marah lah. Tu nak kabarnya. Jadi untuk memahami isu-isu ni dia kena ada kunci-kunci dia, pedoman-pedoman dia. Kalau tidak, mungkin berlaku salah faham, berlaku itu ini, mungkin kemungkinan berlaku. Jadi kalau kita rasa nak memahami tu, kalau kita nak fahami dia, tak ampuh kau anda lah. Kalau kita rasa beginner nak memahami dia, pedoman-pedoman dia ni, kunci-kunci dia ni, kita ikut. Bagi orang tak ampuh, kalau dia rasa dia pandai sendiri dah, dia boleh apa saja, loh lah, tak ada masalah apa-apa. Baik, antaranya pertama sekali, kaedah para arifin kebal kita untuk hal-hal seperti ini, dia kata, Ar-Rabbu Rabbun wa in tanazal, wal abdu abdun wa in taraqa. Itu kaedah pertama para arifin. Tuhan tu tetap Tuhan, tak akan tukar jadi hamba. Wa in tanazal, sekalipun dia tanazul ni ibarat macam dia menzahirkan dirinya sangat dekat kepada hambanya. Bukan mana turun. Ingat ini istilah ahli tasawuf, jangan fikir dari atas turun bawah pula. Tanazul ni iaitu macam Allah mentarif, bahasa lain ta'arufat lah. Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan dekat, sedekat-dekatnya kepada hambanya itu. Sekalipun sangat dekat. Tapi Tuhan tetap Tuhan, tak akan jadi hamba. Itu kena kaedah ni kena pegang. Wal abdu abdun wa in taraqa. Hamba ni tetap akan hamba, tak akan tukar jadi Tuhan. Sekalipun dia meningkat tinggi pada maqam qurbah dia tu. Maqam quranian dia tu, kedekatan dengan Allah Ta'ala ni. Kalau nak tahu salah satu betul-betul maqam qurbah ni, baca hadis kursi lah. Kuntu sama'ahu tu, akulah yang jadi pendengaran dia, akulah jadi penglihatan dia. Itu antara bahasa-bahasa qurbah lah tu. Contoh mudah. Aku jadi pendengaran dia, aku jadi penglihatan dia. Sampai gitu nak bahasa qurbah. Tapi kaedah sebut al-abdu abdun. Hamba tetap hamba, tak akan tukar jadi Tuhan. Ni kena faham kaedah ni. Kalau langgar kaedah ni, babah. Tapi kalau rasa pandai, kalau ada masing-masing rasa keahlian sendiri, kefahaman sendiri, ya Allah lah, silalah. Tapi letak sahabat pedoman. Kamu nak faham dengan baik, ni ikut pedoman dia. Jadi wal abdu abdun wa in taraqa, sekalipun dia meningkat setinggi-tingginya sampai ke martabat-martabat qurbah ni, kedekatan dengan Tuhan ni, sekalipun tinggi mana pun dia tetap jadi hamba, tak akan tukar jadi Tuhan. Itu satu kaedah kena pegang molek. Yang kedua, ini kaedah yang seperti yang saya sebut dalam jili, orang tak mau pakai, tak payah pakailah. Cuma ulama tasawuf kabur kaedah ni kalau mu nak faham dengan baik. Supaya tak timbul fitnah, tak timbul salah faham ni. Antaranya yang disebut al-jili lah, tapi bukan jili seorang je sebut, ulama lain pun sebut benda yang sama dalam karya-karya mereka ni, pedoman yang sama. Apa dia kata? Iaitu dia kata, sekiranya engkau memahami sesuatu yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Berlawan dengan Quran Sunnah. Berlawan dari segi tekok ke syariat, berlawan menurut yang kau faham tu. Maka hendaklah kau tahu bahawa itu adalah menurut kefahamanmu. Bukan menurut kehendak aku, kata Al-Jili. Itu menurut kefahamanmu, bukan menurut kehendak aku. Maka sekiranya demikian, kata jadi nasihat dia kepada kita, tawakuf, mu berhenti dulu. Maksudnya berhenti dengan arti, mu kaji dulu, mu pergi tanya orang, buat kajian dan sebagainya, mu ikut jalan-jalan dia, kau adalah pelbagai cara lah. Tawakuf, sikap yang diajar kepada, adab yang diajar kepada kita, tawakuf. Jadi kalau tak setuju keadaan tawakuf, lah. Tapi nak kabarnya ahli tasawuf, kabar begitu pedoman dia. Sampai bila tawakuf ni? Sampailah Allah Ta'ala fahamkan engkau dan perlihatkan kepada syahid dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang membetuli, memahamkan engkau tentang fenomena itu. Sehingga kau jumpa dalil. Allah Ta'ala akan perlihatkan kepadamu sandaran-sandaran daripada Al-Quran dan Sunnahnya tentang apa perkara sebenarnya itu. Sehingga menjumpa dalil dia itu. Menampak. Jumpa sandaran dari Quran Sunnah. Baru. Sehingga kepala begitu. Sampai ke situ. Jadi kaedah yang diajar kita macam tu. Jadi kalau apa-apa kita faham kalam-kalam mereka ni, sebab apa dia kata gini? Sebab memang akan berlaku. Kata-kata macam ni akan berlaku. Meski kefahaman tu bercanggah dengan Quran Sunnah, itu bukan kehendak aku. Itu kehendak kefahaman. Mu kena tahu aku sehingga mu diberi kefahaman
yang menepati yang mana kefahaman tu ada syahid dia. Itu ingat, ada syahid dia tu, ada dalil yang mengesahkan kefahaman yang tadi tu, yang membetuli dengan Quran dan sunnahnya tu. Baru itu kehendak aku, kata ini kata tambah saya lah, tapi kabarnya itulah yang sepatutnya. Baik, dua. Jadi kalau orang tak mau ikut kaedah instruction ni, kau ada dia lah. Tapi ahli tasawuf khabar ini pedoman kamu nak menyelami, memahami idea-idea pemikiran tasawuf yang terutama yang khusus-khusus lah. Yang ketiga, ada isu tentang masalah madsus. Madsus ni dibawa masuk ke dalam karya-karya ulama oleh orang tidak bertanggungjawab, terutama kelompok-kelompok batiniah. Dan ini seperti Syekh Abdul Wahab Syarani, dia kata aku jumpa banyak, sama aku ni aku temui beberapa perkara dia bawa masuk dalam kitab-kitab Ibn Arabi. Dia dapat kesan ni, Syekh Abdul Wahab Syarani dia nyatakan ni dalam Al-Jawaqid wal Jawahir. Dia dapat kesan benda ni. Bahkan bukan itu saja Syarani, masa aku masih hidup lagi, aku sudah mendapati kitab aku sendiri pun ada orang ni ceplak kemudian ditambah dan sebagainya. Itu masa aku hidup lagi. Baik. Jadi isu yang ketiga ni, isu madsus ni macam mana? Macam mana kita nak jadikan pedoman? Baik, sekiranya sesuatu kenyataan itu bercanggah dengan Quran dan Sunnah, bercanggah. Bercanggah dengan Quran dan Sunnah, satu kenyataan tu tidak dapat ditafsir, tidak dapat difahami dengan baik, tidak dapat ditafsir dengan tafsiran yang sahih, yang muafakat dengan Quran Sunnah, tak dapat nak buat gitu. Kemudian dia pula bertentang dengan kenyataan-kenyataan dia di tempat-tempat lain dan kitab dia lain. Kenyataan dia ni, hak sini ni, berlawan dengan hak dikata di tempat-tempat lain. Kemudian kenyataan hak ni yang berlawan tadi tu tak dapat ditafsir dengan baik, dengan tafsiran yang sahih, yang muafakat dengan Quran Sunnah, tak dapat nak buat atas itu. Maka lebih baik anggap itu sebagai madsuh lah, lebih selamat. Itu pedoman dia ajar kita. Ulama-ulama kita ajar begini. Kerana fenomena madsuh ni berlaku. Jadi kerana susah nak kesang, sebab periwayatan kitab-kitab ulama ni tidak seperti periwayatan Quran dan hadis. Adalah periwayatan tu, tapi longgar berbanding Quran dan hadis. Jadi berlaku madsuh ni berlaku. Jadi pedomannya tadi, mana-mana kenyataan kena tengok. Bandingkan dulu dengan kenyataan di hak lain-lain dalam topik yang sama, yang berkait dengan perkara tadi, dia kata kena berlawan kan tau. Kalau berlawan, dah hak ni tak boleh nak mengajar dah. Tak boleh nak tafsir, tak boleh nak jelas dah. Meletakkan dia pada status madsuh tu lebih selamat lah. Itu kaedah ni, tiga-tiga perkara sebagai pedoman awal. Baik. Baik, selanjutnya, terima kasih kepada sahabat yang minta supaya dia minta pandangan lah, bukan mungkin kita faham lah, mungkin dia nak suruh tengok apa sikap pendirian kita lah terhadap kata-kata Syekh Ibn Arabi di dalam kitab Fususul Hikam, iaitu Al-Haqul Munazzahu wal Khalqu Al-Musyabbah. Tentang kata-kata ni, guana kedudukan dia. Jadi saya dah beritahu pedoman-pedoman tadi tu. Pedoman-pedoman tadi tu, ini pedoman-pedoman yang perlu diterapkan dalam memahami, menyelesaikan kiki macam ni. Baik. Pertama sekali, kena tengok. Saya rasa ini adalah contoh yang baik lah untuk kita, untuk saya bincangkan di sini. Sebab ini kita boleh anggap sebagai kata-kata Ibn Arabi untuk kelah berat. Antara kelah berat. Kelah berat. Sebab apa kelah berat? Kerana dari satu sisi, kalau kita faham, Tuhan tu jadi makhluk. Kata-kata ni. Sebab tu saya kelaskan contoh ni contoh yang baik, sebab di antara kata-kata berat. Saya senaraikan kata-kata berat. Ada kata-kata lain tu sipi-sipi. Ni berat. Kata-kata ni berat nanam. Berat nanam. Itu al-haqul munazzah wal khalqul musyabbah. Al-haq yang Allah Ta'ala yang maha suci adalah makhluk yang dikenali ataupun yang berbagai ragam. Jadi kita faham selapis tu, Allah ni adalah makhluk. Bahasa kasar, bahasa mudah. Baik. Pertama sekali, seperti penerapan kaedah yang saya kata tadi tu, kata-kata ni boleh dijelaskan dengan penjelasan yang sahih, yang muafakat Quran Sunnah atau tidak. Kemudian dia berlawan tak dengan kata-kata Ibn Arabi di tempat-tempat lain dalam kih ni, dalam persoalan ni. Kena tengok situ. Kena cari, tengok kata-kata lain dia
tentang subjek yang sama ni, dia kata gua ni. Sama ni ke atau berlawan gua ni? Kemudian yang dikata ni ada wajah ataupun ada sudut tafsiran yang sahih yang muafakat dengan Quran Sunnah ke tak? Sekiranya Dok Yakat nak cuba faham dah, cuba nak buat ihtimalat ke, cuba tafsir ke, cuba memaham ke, tak ada jalan dah. Kemudian kata-kata dia di tempat-tempat lain dalam subjek yang sama serupa ni juga. Apa ni kata-kata tapi gini silap ya. Kata-kata ni yang disebut ni tak ada jalan dah kita nak tafsir dengan tafsiran-tafsiran yang sahih yang muafakat dengan Quran Sunnah. Tetapi banding dengan kata-kata dia dalam bab-bab lain dan kitab lain berlawang dengan kata-kata dia, keterangan dia dalam subjek yang sama di tempat-tempat lain ni berlawang. Berlawang. Dan hak berlawang ni kita tak nak tawil dah, dia nak tafsir dah, dia nak jelas dengan pemahaman yang sahih muafakat sunnah. Maka lebih selamat kalau kita menyenaraikan dia sebagai madsu. Itu adab kita dengan alim ulama. Kalau orang tak mahu pakai kaedah ni, dah lah, tak apalah. Tapi ulama kita ajar gitu. Kewaman kita gitu. Baik. Pertama sekali, saya nak sebelum saya jelaskan aspek-aspek lain, saya nak nyatakan dulu bahawa kata-kata Syekh Ibn Arabi ni di dalam Fusus ni seperti yang disebut tadi tu, saya sendiri pun tak tengok, tak ada masa yang cukup lah untuk kita tengok, tapi tak apalah, ambil cara mudah sikit. Kata-kata dalam Fususul Hikam ni seperti yang disebut oleh yang bertanya tadi tu, oleh orang yang merespon tu tentang kata-kata ni. Pertama sekali tengok kelah mana kata-kata ni. Nak tengok dari kelah mana kedudukan kata-kata ni. Seperti yang saya sebut pada huraian kuliah yang lalu, bahawa antara sebab kenapa timbul kecelaruan ni kerana bahasa berlaku kekeliruan dalam menentukan mana bahagian mu'taqadat, mana bahagian bahagian mazaqat ataupun bahagian ruhaniyah, bahagian zuq, bahagian ta'aruf atau jaliyah. Tapi mungkin ada orang tak senang dengan penggunaan bahasa saya guna bahasa gagal. Itu mungkin bahasa kasar sikit lah. Okey lah, tak payah pakai guna bahasa gagal lah. Tapi nanti saya akan terangkan. Isunya isu penerapan. Bukan kaedah tu orang tak tahu, tapi macam mana kaedah diterapkan. Itu kadang-kadang berlaku terlepas pandang. Baik. Dan kita pun menukilkan saja apa yang diuraikan oleh alim ulama. Baik, sekarang ni nak tengok kata-kata Imam Ibn Arabi yang berkait dengan topik ini di tempat-tempat lain dalam kitab dia tu. Jadi kalau kita perhati molek-molek, baik, kata-kata ni duduk dalam Fususul Hikam. Kita tahu Fususul Hikam itu bab asrar ruhaniyah. Itu adalah bahagian rahsia-rahsia kerohanian. Baik. Jadi bagaimana pula dengan aqaid, dengan akidah dia? Sebab tu saya kata kena beza mana bahagian aqaid, mana bahagian rohaniyah. Nanti ada orang kata tak boleh nak pisah rohaniyah aqaid ini mesti bertikai. Nanti saya akan terangkan apa arti pemisahan ini. Nanti saya akan terangkan sikit lepas ni. Tapi nak khabar dulu sekarang bahawa kata-kata Ibn Arabi ni kena gandingkan dengan aqaid. Ini adalah merupakan kata-kata dia berkait dalam fokus kepada rahsia-rahsia kerohanian ataupun asrar ruhaniyah. Jadi kena gandingkan dia dengan aqaid dia, apa yang dia kata dalam topik ni kalau kita tengok kata-kata dia ni, iaitu Tuhan ni sudah bersatu menjadi makhluknya dalam aspek bersatu. Baik, dalam akidah Ibn Arabi dia ada apa ulasan dia tentang perkara ni. Sekarang kalau kita tengok dalam Futuhat, ini Futuhat ni banyak capur lah dalam bab fiqh pun di dalam tu, dan banyak perkara lah, banyak topik yang sangat banyak antara kitab besar Imam Ibn Arabi dan antara kitab ujung dia tulis. Baik, dalam tu dalam kitab Futuhat tu, Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni dalam yang Waqid Jawahir ni dia telah mengumpulkan sejumlah kata-kata Ibn Arabi berkait dengan topik ni dari sudut aspek akidah dia. Tu kita kena tengok dulu sebelum tengok dari sudut rohaniah dia ni. Baik. Sebab kita kena gandikan mana bahagian akidah dia, mana bahagian rohaniah dia. Supaya kita tahu. Tengok.
Baik, apa contoh? Saya dah lama dulu kita pernah buat kajian sikit dan kita dah kumpulkan itu. Nasib baik cari-cari jumpa himpunan apa-apa yang dikumpulkan oleh Syamsul Wahid Syamrani itu tentang kata-kata Syekh Ibn Arabi ni berkait dengan topik ni, seumpama ni dari aspek akidah dia tu. Baik, apa kata saya nukilkan sikit lah. Antara kata-kata Ibn Arabi berkait dengan topik ni, dia kata pertama sekali ta'alal haqqu an tahillahu al-hawadisu au yahillaha. Maha suci Allah Ta'ala ni bahawa makhluk itu bertempat padanya atau dia bertempat pada makhluk. Itu dulu lagi dah akidah dia, akidah Ibn Arabi. Maha suci, tak akan berlaku gini kata Syekh Abdul Wahab, kata Syekh Ibn Arabi. Maha suci Tuhan daripada dia bahasa budak dia bertempat pada makhluk atau makhluk bertempat padanya. Maha suci, tak akan berlaku. Berarti ini bukan akidah dia. Satu, bukan setepat je dia kata, banyak tempat dia kata ni. Baik, antara kata-kata dia lagi, dia kata i'lam anna Allah Ta'ala wahidun bil ijma' wa maqamul wahidi ya ta'ala an yahilla fihi syai'. Hendaklah kamu tahu, kata Ibn Arabi, bahawa Allah Ta'ala itu Maha Esa. Dan ini bil ijma', diijma'kan, tidak ada khilaf sini. Baik, dan kedudukan yang Maha Esa ni ya ta'ala an yahilla fihi syai'un. Bahawa Maha Suci, bahawa yang Maha Esa ni, bahawa ada sesuatu yang menempati, yang duduk di dia tu, yang menempati pada zat Tuhan tu, Maha Suci tu, mustahil macam tu. Au yahilla huwa fi syai'in, atau dia bertempat pada sesuatu, au yattahida fi syai'in, atau dia bersatu dalam sesuatu tu. Ini mustahil kata. Dua. Jadi kalau tengok pada aspek akidah Ibn Arabi ni, yang mengatakan pegangan Ibn Arabi ni berlakunya kesatuan antara makhluk Tuhan ni sangat berlawan dengan kata-kata dia sendiri. Sangat berlawan. Mustahil kata bahawa sesuatu ada bertempat pada Tuhan, atau dia bertempat pada sesuatu, atau dia bersatu dengan sesuatu. Mustahil. Ini kalam Ibn Arabi ba'aqaid dia. Kemudian kata Ibn Arabi lagi, al-qadimu la yakunu qad mahallan lil hawadis. Yang qadim ini, Tuhan yang qadim ini, sama sekali dia tak akan jadi tempat bagi perkara baru. Maksudnya perkara baru ni tak akan bertempat padanya. Maksudnya dia akan satu dengan perkara baru. Wala yakunu halan fil muhdasi. Dan dia pula tidaklah bertempat pada benda baru. Dia tak pergi catung benda baru tu. Tak akan berlaku gitu. Itu sifat nature al-qadim. Kata itulah sifat bagi yang qadim. Itu dari aspek kata-kata Ibn Arabi dalam bab ni. Lalu macam mana kita kata dia berpegangan bahawa manusia ni boleh bersatu, makhluk boleh bersatu dengan Tuhan ni? Ini kenyataan akidah dia. Ni kita kena tengok. Kalau seorang pengkaji tu musif, dia akan tengok belaka. Kita jangan tengok dia dalam satu ayat saja atau satu penggal saja. Bahkan satu bab pun tak boleh kalau kita nak nilai pemikiran dia. Kita tengok keseluruhan kitab dia tu. Itu cara orang nak mengkaji, menganalisis pemikiran seseorang, kena tengok keseluruhan kitab dia tu. Tapi kita mampu ke nak baca gitu? Sebab tu kita tumpang atas kajian orang. Walaupun ulama kita yang dulu yang aling yang buat kajian dulu. Kita istifadah daripada mereka ni. Kalau kata kita aling, kita gagah juga, nak buat kajian, nak mengkaji keseluruhan kitab mereka, lah. Baik. Kemudian apa lagi kata-kata antara kata-kata lagi yang bertaburan dalam Futuhat Makkiyah tu? Dia kata Ibn Arabi, al-hadisu la yakhlu minal hawadis. Yang baru ni, dia tidak sunyi daripada perkara-perkara yang baru, daripada sifat-sifat yang baru dan seumpamanya. Walau halla bil hadisi al-qadimu, la soha qawlu ahli tajsim, kata Ibn Arabi. Sekiranya Tuhan yang qadim itu boleh bertempat pada benda yang baru, berarti betul lah kata-kata golongan mujassimah. Tapi Ibn Arabi tak kata gitu. Tapi kalau gitu, yakni sekiranya yang qadim itu boleh bertempat pada benda yang baru, berarti orang mujassimah tu mereka betul lah. Tapi nak kabarnya itu bukan pegangan Ibn Arabi. Fal qadimu la yahillu wa la yakunu mahallan, kata Ibn Arabi. Maka yang qadim ini dia tidak bertempat pada sesuatu dan dia bukan menjadi tempat kepada sesuatu yang lain. Jadi kalau kita beranggapan i'tiqad dia ni makhluk bersatu dengan Tuhan, sangat berlawan lah dengan kata-kata dia ni. Baik, kemudian dia kata lagi dalam
Wa hadza yadulluka ala anna al-alama ma huwa ainul haqq. Dia kata, dan ini setelah dijelaskan sebelum ini menunjukkan bahawa alam itu dia bukan ain kepada Tuhan. Maksudnya alam ni bukan Tuhan. Wala halla fihi al-haq. Dan Tuhan itu tidaklah bertempat pada alam tu. Izlau kana ainal haqi au halla fihi, sekiranya alam ini adalah merupakan sama dengan zat Tuhan, atau Tuhan tu alam, alam tu Tuhan, ataupun Tuhan itu bertempat pada alam, lama kana ta'ala qadiman wala badian. Tuhan tu bukan lagi bersifat qadim. Berarti kenyataan-kenyataan ni standard je. Standard menyatakan bahawa pegangan Ibn Arabi dan Al-Bani ni tak ada pegangan bersatunya Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Itu bukan pegangan Ibn Arabi. Bukan setepat, banyak tempat berterabur dalam kitab-kitab Futuhat Makkiyah dan beberapa karya biologi. Ini sudut akidah dia. Jadi sekarang nak faham kata-kata dia ni kena ganding. Kena ganding ke mana? Kena tengok aspek akidahnya ke mana, kena tengok aspek kata-kata dia yang kita tahu ini adalah aspek-aspek ruhaniah dia. Baru kita faham maksud dia. Jadi kalau kita faham kata-kata dia tadi tu, Tuhan yang Maha Suci adalah makhluk yang dikenali, yang beraneka ragam, dengan mana Tuhan tu adalah makhluk berlawan dengan akidah dia kata ni. Berarti kata-kata dia tu bukan maksud gitu. Bukan maksud gitu. Jadi kalau gitu, maksud gua ni. Maksud gua ni pula. Baik. Sekarang kita nak tengok. Kata-kata Ibn Arabi ni, kalau kita nak kait dengan Al-Quran, ayat mana yang sepattern dengan benda ni? Yang boleh kita kaitkan dengan ayat ni. Kata-kata dia ni. Untuk kita faham kata-kata dia ni. Supaya untuk kita tafsir kata-kata dia ni dengan tafsiran yang kita agak boleh diterima, yang kita anggap sahih, yang tidak berlawan dengan Quran Sunnah. Kita nak kait ke mana ayat Quran? Baik. Dalam penelitian saya, ni penelitian saya lah. Kalau tuan-tuan tak setuju, tak setuju kau anda lah. Cuma saya nak kabur hasil penelitian saya dapati bahawa ayat ni ayat Ibn Arabi ni adalah sebiji ataupun sebagai saduran ataupun sebagai intipati daripada firman Allah, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Saduran daripada ayat ni. Saduran daripada ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Apa maksud ayat ni? Ke mana sahaja kamu berpaling, maka di sanalah wajah Allah. Di sanalah, kalau kita nak terjemah wajah lah. Muka, nak pakai bahasa kasar, bahasa direct ke, bahasa sarah, muka Tuhan. Ataupun kita nak tahu sikit, seperti yang biasa dilakukan pada ayat-ayat yang lain, iaitu mana zat Tuhan. Berarti kalau kita faham secara literalnya, secara harfiahnya ayat ni, mengadap ke mana-mana pun, itulah muka Tuhan. Atau itulah zat Tuhan. Jadi ayat ni secara zahirnya mengatakan bahawa baik, kita berpaling, menghadap. Apa yang ada depan kita? Menghadap situ apa yang ada? Semua makhluk belaka. Menghadap depan, paling atas sini, makhluk belaka. Tapi ayat ni khabar, itulah wajhullah, itulah wajah Allah ataupun zat Tuhan. Jadi zahir ayat ni dipahami bahawa zat Tuhan itu adalah sama dengan makhluk tu. Baik. Kalau kita tengok ayat ni dari sudut akidah, nanti kita akan tengok. Sudut akidah, dan kita faham secara zahir, bererti kita akan jadi pantheism. Secara automatik kita akan jadi pantheism. Kalau kita tengok ayat ni dari aspek akidah, fahami ayat ni, kita anggap dia sebagai satu akidah, kemudian faham secara literalnya, memang kita akan jadi pantheism. Jangan marahlah kau pantheism. Kalau kita faham macam ni, mana mau beradab tengok tu semua wajah Tuhan belaka tu. Itu zat Tuhan belaka tu. Jadi kalau kita tahulah yang kita beradab tu makhluk belaka, berarti makhluk itulah Tuhan berdasarkan zahir ayat ni. Jadi kita tengok. Jadi kalau kita faham, kita anggap dia sebagai satu akidah, dan kemudian kita sebagai literal pantheism kita. Tapi kita sedia maklum ayat ni orang tak faham gitu. Kecuali manhaj, minta maaf saya ke bawah-bawah lagi, manhaj Wahabi yang memahaminya secara zahir. Cuma tinggal lagi Wahabi tak bincang je ayat ni. Dia duk bincang ayat sumastawa al-arshi. Tapi manhaj yang dia pakai tu, kalau diterapkan ayat ni, pantheism lalu jadi. Tak nak lari.
Cuma tidak bincang bab ni. Tidak gunakan kaedah faham seperti yang digunakan untuk faham ayat istiwa tu, tidak pakai atas ayat ni. Kalau pakai atas ayat ni, sah jadi pantheism. Dengan manhaj yang sama. Tapi kita ulama-ulama yang kita pegang aswaja, masing-masing kena pegang cara tadi, lah nak dia lah. Tapi ulama-ulama aswaja kita mengajar kita bahawa ayat ini perlu dijelaskan. Ataupun kita serah makna kepada Allah tak jalan tafwid, kau anda lah. Ataupun kita jelaskan dengan mana takwil, huraikan. Baik tengok. Jadi ayat ni macam mana nak jelaskan? Jadi bila kata fasamma wajhullah tu di mana, maka di sana wajah Allah, di sana zat Tuhan, di sana dia ataupun muka Tuhan. Jadi zahir kasar ni kalau kita guna bahasa mudah kita hari ni juga, wajhullah tu, zat Allah tu adalah makhluk lah. Zat Allah adalah makhluk tu. Ataupun makhluk tu adalah zat Allah. Tu kalau bahasa kita nak mudah, nak ambil bahasa rekah kita hari ni, kalau nak kata bahasa Arab kita kalau kita nak guna dalam bahasa kita hari ni, wajhullah wa hazal khalq. Wajah Allah adalah makhluk ni, makhluk kita tengok. Inilah wajah Allah. Ataupun makhluk ini adalah wajah Allah. Ataupun kita anggap zat. Zat Allah adalah makhluk ni. Makhluk ni zat Allah. Tu faham secara literal dia. Tapi tak ada orang faham pasal gini. Sebab aswaja tak faham macam ni. Maka sebab itulah perlu dijelaskan. Dan ayat ni ayat penghayatan. Sebab apa saya kata penghayatan? Fa'inama tuwalu, kamu menghadap. Baik, kalau penghayatan ini dihurai oleh ulama-ulama fuqaha, ahli fiqh, maka mereka jelaskan wajah itu dengan mana kiblat. Ni orang nak semayang. Orang nak semayang, maka kiblat dia tu tak tahu tepat arah mana. Ke mana saja berada, itulah kiblatnya. Iaitu penghayatan menurut kacamata fiqh. Menghadap mana-mana. Itulah kiblatnya. Itulah kiblatnya, menghadap ke mana-mana. Ataupun duduk dalam kederang, mesti ketang kali. Mesti ni, mari-mari, tak tahu. Menghadap ke mana-mana. Itu kiblat. Itu penghayatan dari sudut fiqh. Dijelaskan, jadi wajah itu dikatakan kiblat. Ada yang menafsirkan wajah dengan mana redha keadaan Allah. Tak kira lah. Baik, tapi dari sudut tasawuf pula, huraian dari ulama tasawuf pula, dia menghuraikan wajah di sini dengan makna penampilan. Macam kita, tempat orang nampak. Muka ni tempat orang nampak. Maka menurut ulama tasawuf, wajah di sini dengan makna tajalliat, penzahiran. Dengan erti ke mana saja mubaradak, iaitu bahawa yang mubaradak tu, yang sebenarnya makhluk, sebenarnya itulah tempat nyatanya sifat-sifat ketuhanan Allah. Penzahiran, tajalliat dipanggil. Sekalipun ayat tu kabur, kamu menghadap tu itulah zat Tuhan, ataupun kamu faham selapis bahawa makhluk yang tengok tu itulah zat Tuhan itulah makhluk yang tengok tu. Tapi itu faham secara selapis, tapi faham tafsiran tasawuf di sini, sebenarnya makhluk itu adalah tempat nyata sifat-sifat rahsia ketuhanan. Menghadap ke mana-mana pun maka nampak Tuhan, dengan arti menampak kenyataan, yakni sesuatu yang menunjukkan rahsia-rahsia ketuhanan. Semua ni menjadi cerminan. Bahasa mudah kok, alam semesta ni cerminan yang memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan. Sifat-sifatnya, rahsia-rahsia ketuhanan ni maka nampak bila mu tengok makhluk ni. Jadi bila dikatakan zat Tuhan itu adalah makhluk, bukan berarti zat Tuhan itu makhluk, tapi makhluk zat Tuhan itu tercermin, terzahir, ternampak pada makhluk itu. Ataupun makhluk itu cerminan bagi zat Tuhan. Yakni oleh kerana zat Tuhan itu laisa kamitslihi syai', mu nak kenal macam dak nak kenal lah. Maka mu nak kenal dia mu tengok makhluk ni, kerana dia cerminan, tempat mu nampak, tempat mu faham rahsia-rahsia ketuhanan. Itu faham dia tasawuf. Tapi zahir ayatnya tak gitu. Ikut harfiah je. Ikut kalimat satu-satunya tak gitu. Tapi huraian ulama, sebab apa ulama hurai macam ni? Sebab apa? Sebab ayat ni pertama sekali berlawan dengan ayat muhkamat. Berlawan, ayat ni dikira ayat mutasyabihat. Ayat ada kesamaran. Kemudian akal ada nak terima kefahaman seperti ini. Dan dia berlawan dengan ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak serupa dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai', itu ayat-ayat yang muhkamat. Jadi nak faham ayat-ayat seperti ini, kena gandingkan, ayat mutasyabihat ni, kena gandingkan dengan ayat muhkamat.
Maka demikian juga tadilah kata-kata ulama tasawuf tadi tu, nak faham kata-kata yang bersifat rohaniah ni, kena gandingkan dengan kata-kata dia dalam subjek yang sama dari aspek akidah dia tu. Tengok, mufakat. Baru kita akan faham maksud yang dia sampaikan. Maka sini. Jadi di sini kita kena bahawa ternyata bahawa maksud wajar di sini penzahiran. Dalam istilah tasawuf bagi ta'arufat. Ta'arufat macam mana Tuhan memperkenalkan proses yang dilalui oleh seseorang yang mana dengan berpandukan pun makhluk ni dia dapat mencapai kefahaman terhadap Allah yang berbagai tingkatan dari kedalaman dia, kehalusan faham terhadap rahsia ketuhanan tu. Kalau dari sudut seorang hamba yang menikat dalam memahami rahsia ketuhanan disebut tarakiyat. Dari segi Tuhan yang memperlihatkan, yang menzuhirkan rahsia ketuhanan dia kepada hamba tu disebut tanazulat. Ni istilah ahli tasawuf. Tapi inilah konsep. Baik, kita balik kepada kata-kata Syekh Ibn Arabi tadi. Yang kita anggap sebagai, kita kira ni sebagai kata-kata yang boleh kita tafsir dengan makna yang sahih. Maka saya kata ini kata-kata ni sadurang daripada ayat ni. Sadurang. Ataupun kesimpulan mudah daripada ayat ni. Kalau ayat tadi tu, kita nak tukarkan ayat Arab, dia akan jadi wajhullah wal khalqu wa hazal khalqu. Wajah Allah adalah makhluk ni. Kalau nak tukar ayat tadi kepada ayat Arab biasa. Maka dalam ayat Ibn Arabi, al-haqqul munazzahu wal khalqul musyabbah. Al-haq, yakni Allah Ta'ala yang maha suci, tak dapat digambarkan apa-apa. Maha suci dia, tak dapat dikenali hakikatnya. Al-munazzah tu. Hak. Tuhan tu, yang maha suci sifatnya tu, adalah makhluk yang dapat dikenali. Kalau kita faham benda ni sama, dua benda ni, dua entiti yang berbeza. Nak sama ke mana? Allah Ta'ala tu munazzah, maha suci. Tak dapat dibayangkan, digambarkan, dia maha suci. Tanzih. Tapi tiba-tiba ayat ni khabar, dan kita faham gitu, dan dia adalah makhluk yang dapat dikenali, yang berbagai ragam, beraneka ragam, kan berlawang dua tu. Berlawang. Dua hakikat yang berlawang. Berarti yang dimaksudkan bukan hak tu. Jadi kalau gitu apa yang dimaksudkan? Yang boleh kita faham. Iaitu Allah Ta'ala yang maha suci ni, yang tak dapat dikenali hakikat sebenarnya tu, adalah zahir, nyata pada makhluk yang dapat dikenali, yang beraneka ragam ni. Cerminannya di sini, salahnya gitu. Itu yang perlu kita faham. Kalau kita nak kata sama, tidaklah sama sebab dua hakikat yang berbeza. Ini munazzah. Nak kata sama guna dia makhluk yang dikenal pasti, yang beragam-agam. Berarti yang dimaksudkan itu ialah ini cerminannya. Maksudnya kamu nak kenal aku, Allah Ta'ala ni yang maha suci, yang tak dapat dicapai hakikatnya, nak kenal aku. Ni tepat yang kena tengok ni, makhluk ni yang berbagai ragam ni, yang dapat dikenali. Itu adalah cerminan untuk kau kenal rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Baik. Contoh mudah macam ni. Contoh mudah. Ada orang kau tak kenal, kita tak kenal dia. Dan dia nak kenal kita. Kita atau gambar ke dia, atau gambar skeping. Tak ada tabur surat atau gambar skeping. Dia tak kenal lagi kita atau gambar dia skeping ataupun atau gambar spring. Spring tu. Spring benar kayu tu. Ada ada cermin, ada kayu, ada bika kaca tu, tok gambar dalam tu, atau ke dia. Lepas tu tulislah atas tu. Inilah saya. Tulis situ. Inilah saya. Jadi orang tu tak kenal lagi kita. Tapi kita nak suruh kenal, kita atur gambar ke dia. Tapi kita tulis dia, inilah saya. Jadi bila gambar ni siapa ke orang tu? Orang tadi tu. Orang tu tengok. Kalau akar dia pendek, dia kata mana? Rupanya kayu. Kayu. Kaca. Getah. Tak buat. Mungkin ni rupanya. Ni. Kalau orang pendek, dia akan kata gitu. Dia akan faham dia berkata tu, inilah saya. Jadi, bila dia kata, rupanya mu ni kayu rupanya. Mu ni kaca rupanya. Mu ni getah rupanya. Dia boleh faham gitu atas kata-kata tu. Tapi, kalau orang cerdik sikit, dia faham, yang ternampak dalam tu. Cerminan tadi tu. Mu ni, mu rupanya. Gini mu rupanya. Bukan kayu tu. Tapi ayat kita khabar, inilah saya. Inilah aku ni. Jadi kalau orang cerdik dia akan faham lah. Bukan saya ni kayu ni. Cermin ni. Tapi yang terpampar dalam tu. Tu nak kenal aku tengok situ. Itu contoh mudahnya macam tu. Cerminan.
Bagi orang nak faham, bagi orang tak setuju, tak payah setujulah. Dia carilah mana-mana lain. Tapi beginilah yang kita dapat faham. Bahawa ternyata kalam Arabi ni adalah intipati ataupun sadurang ataupun sebagai cedokan daripada firman Allah ini. Konsepnya serupa je. Fasamma wajhullah. Maka di sana itulah wajah Allah. Kalau kita terjemah bahasa kita sekarang, wajhullah itulah wa hazal khalqu, adalah makhluknya. Tapi bukan faham macam tu. Tapi makhluk itu aku, maksudnya makhluk ni inilah aku. Yang ni inilah cerminan aku. Cerminan makna aku tengok sini. Itu dia. Baik, itu jelas sampai situ. Baik, kemudian saya rasa itu okey, setakat tu okey. Baik, kemudian ada satu isu, ada orang kata tasawuf ni terpisah daripada akidah. Ini tak ada orang kata gini. Tak ada orang kata gini. Tasawuf terpisah daripada akidah. Mana boleh? 3 ilmu ni serangkai. Akidah, syariat dan tasawuf ni serangkai. Tak nak pisah. Jadi antara tasawuf dan akidah ni lebih-lebih lagi tak nak pisah. Bahkan sebenarnya tasawuf tu sendiri adalah penghayatan kepada akidah. Sebab tu kitab Hikam, Al-Hikam tu disebut kitab Tauhid. Kitab Tauhid cuma Tauhid yang khas. Yang Tauhid yang bersifat penghayatan. Sebab apa? Kerana tasawuf itu adalah merupakan terbina daripada keyakinan Tauhid. Kenapa orang mencapai maqam tawakal? Kerana keyakinan yang bulat dia terhadap af'al Allah, terhadap qada-qadar Allah. Yakin pula ia timbul maqam tawakal. Kenapa seorang tu jadi zuhud? Kerana keyakinan yang bulat dia terhadap binasanya makhluk ini. Kekalnya Allah Ta'ala. Timbulnya maqam zuhud. Kenapa dia timbul maqam waruk dan sebagainya? Semua itu adalah cetusang daripada keyakinan terhadap hakikat-hakikat tauhid. Ini sebenarnya tasawuf. Kenapa dia khusyuk? Kerana timbul dalam hatinya itu, gerak dia itu dilihat oleh Allah, diperhatikan Allah. Ada muraqabahnya. Memandang kepada taklukan sifat-sifatnya. Jadi, segala ahwal dan maqam tasawuf itu sebenarnya adalah cetusang daripada keyakinan-keyakinan tauhid. Jadi, akidah dan tasawuf ni tak nak pisah. Kalau kata tasawuf tak boleh, kena tu, tak boleh terpisah dari akidah. Itu memang tak betul. Memang bukan gitu. Memang tak akan terpisah daripada akidah. Cuma masalah sekarang bukan masalah pemisahan antara tasawuf dan akidah, tapi masalah sudut pandang yang salah. Sudut pandang yang salah. Bukan pisah antara akidah dengan tasawuf. Benda tu tak akan berpisah. Tapi masalah kelirunya kat mana? Sudut pandang yang salah. Baik, saya nak bagi contoh. Sudut pandang yang salah. Kita mengaji bab tauhid usuluddin tentang tauhid af'al. Segala keperbuatan manusia ni hakikatnya adalah perbuatan Allah. Dengan arti terjadi dengan kudrat dan iradat Allah. Baik. Itu pandangan tauhid. Nak kabur salah yang berlaku pada kita, kesilapan ni salah teropong. Bukan pisahnya akidah daripada tasawuf, tapi cara kita teropong isu tu dalam memahami satu isu tu, teropong kita guna teropong yang salah. Macam kita nak tengok kumang, pakai teropong untuk tengok orang. Mana jadi? Teropong gitu biar teropong yang betul pada subjek tu. Itu maksudnya. Saya nak kaitkan bahawa isunya ini bukan isu memisahkan tasawuf daripada akidah. Tapi menilai tasawuf dari sudut pandang akidah itu tidak tepat. Menilai tasawuf dari kacamata akidah semata-mata. Nanti saya nak bagi contoh ni. Saya takut orang keliru dengan kata-kata saya ni. Bahawa menilai subjek tasawuf tapi ikut cermin, ikut teropong akidah akan berlaku kekeliruan. Ini contoh saya nak kabur. Contoh macam mana? Baik, kita mengaji dalam bab tauhidul af'al. Bahawa segala perbuatan itu Allah Ta'ala berlaku. Takdir dia berlaku. Qada-qadar dia berlaku. Perbuatan dia berlaku. Berlaku kudrat iradat dia. Itu pandangan akidah. Tiba-tiba kita tengok orang sedang berzina. Baik, kalau kita pandang isu ini dengan pandang akidah, kita lock saja dia. Sebab apa? Takdir. Perbuatan Allah. Kehendak dia berlaku. Kehendak dia, kekuasaan dia. Kalau kita pandang dia ikut neraca pandangan kita, itu sikap kita akan jadi macam tu. Jadi yang sepatutnya kita tengok tu, kena tengok dengan teropong syariat. Tapi tengok dengan teropong syariat bukan berarti tolak akidah.
Tu nak maksud saya. Hak kelirunya itu bukan memisahkan kita, tapi meneropong salah tu. Lorong kita teropong benda tu yang keliru. Jadi kalau kita teropong tasawuf dengan teropong usuluddin saja, banyak keliru. Ni contoh. Nak beri contoh lain. Jadi kalau kita teropong buat maksiat, ikut teropong usuluddin, tak saja. Tak kata benda. Takdir Tuhan tu. Nak kata apa? Qada dia. Sebab, dan tak salah. Sebab apa? Keyakinannya, la hawla wa la quwata illa billah. Semua itu af'al Allah. Takdir dia belaka. Qada dia. Kudrat iradat dia belaka. Tapi sebab kita teropong tu. Jadi sekarang kena teropong ni. Pakai teropong syariat. Betulkan salah perbuatan ni. Barulah kita buat salah. Takatlah dia. Hukumlah dia. Tapi dengan teropong kita tu bukan berarti kita nafikan tauhidnya. Itu maksud saya. Kena teropong tu. Bukan masalah pisah antara tasawuf. Kita bukan. Kita nak teropong tasawuf tu biar betul pakai teropong dia. Baik, contoh lain. Kita biasa dengar. Ma fi qalbi ghairullah. Orang sebut sama. Ma fi qalbi ghairullah. Kita dengar orang syair sebut. Hasbi Rabbi Jalallah dan sebagainya. Ma fi qalbi ghairullah tu. Baik, kalau kita teropong dengan teropong usuluddin, kita akan kata sesat lah. Dah, apa mana? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada benda dalam hati ni, kemaikan Allah. Allah ada dalam hatiku. Kita mengaji usuluddin, Allah itu bersifat mukhalafah, tidak tepat, tidak melibatkan tempat dan masa. Tiba-tiba mengata Allah dalam hatimu. Sesat kamu ni. Jadi kalau kita teropong ke usuluddin, teropong fenomena tu, itu bukan masalah pisah tasawuf dengan akidah, tapi nak teropong tasawuf dengan teropong dia. Jangan pakai teropong lain makan kata salah orang ni. Tapi kalau mu teropong dengan teropong tasawuf, mu faham maksudnya. Baru dalam perasaanmu, keyakinanmu tak ada lain dah melainkan Allah. Jadi isunya, isu teropong isu tu. Kalau tasawuf, pakai teropong dia. Bukan berarti nak pisah daripada akidah, tidak. Tapi nak memahami isu tu, biar guna teropong yang betul. Sama juga, saya sudah beri contoh dulu, masalah sikap sesetengah ahli fiqh yang tidak ikmal, tidak mengguna pakai hadis-hadis yang sahih. Kalau kita teropong benda tu dengan teropong kacamata seorang ahli hadis, kita akan marah ke dia. Sebab apa mu tak pakai hadis ni sahih? Sebab kita teropong sebagai seorang ahli hadis. Tapi Tok Fiqh ni, dia tahu kerja dia. Sebab apa dia tak gunakan hadis ni? Dia tahu kerja dia. Tidak pakai hadis ni sebab apa? Sebab ada pertimbangan lain. Ada nasah mansuh, ada al-jamu, masalah tajmud, al-jamu at-taufiq, tarjih, dan macam-macam lagi lah. Ada dalil Al-Quran yang lebih kuat, lebih mutawatir lagi dan sebagainya. Dia ada cara dia timbang lah. Jadi, bila kita tengok dari teropong ilmu hadis, memang kita akan marah dia. Sebab salah teropong. Ini maksud saya. Jadi, isu-isu tasawuf ni, kena teropong kot jalur tasawuf lah. Jangan teropong kot lain. Bukan berarti memisahkan diri kita, tapi cara teropong tu. Lorong nak teropong, nak tengok tu. Baik. Kemudian ada isu, jadi semangat sikit. Minta maaf lah. Jadi kita asyik sikit. Baik. Kemudian ada isu tentang ulama-ulama yang pro dan kontra. Ya, memang Ibn Arabi ada pro dan kontra dia, dan tidak dinafikan ramai juga yang kontra, tidak dinafikan. Tapi jangan lupa bahawa ada juga ulama-ulama yang pro dia. Jadi kita, kalau kita nak jadi seorang yang munsif, kita kena ambil belaka. Kita tengok belaka. Jangan kita buat penilaian lah. Baik, seperti Syekh Mustafa Sabri dan sebagainya. Kita tak nafikan lah. Dia tu kontra, tak apalah. Itu sudut pandang dia. Mungkin dia temu bukti dan dia cara dia pandang, cara dia tafsir isu macam tu, serah pada dia lah. Dia nak kata macam tu, itu biasalah. Tak nak kata apa. Kerana masing-masing ada manhaj dia. Betul salah, serah pada Allah lah. Yang penting dia ni melakukannya menurut faham dia, menurut kaedah yang dia belajar, menurut kaedah yang dia faham. Terserah. Tapi jangan lupa bahawa Ibn Arabi ni, dia ada tokoh-tokoh pendukung dia. Siapa tak kenal Imam Jalaluddin Sayuti? Al-Imam Al-Yafi, pengarang Nashrul Mahassinil Ghaliyah. Siapa dia tak kenal Al-Imam Sya'rani? Ibn Hajar Haytami. Syekh Abdul Ghani Nabulsi. Jadi, orang-orang ni juga ulama. Dan mereka ni mendukung Ibn Arabi. Jadi kita ni, masukkan kita tak mahu mendukung pun, tak apalah, serahlah.
kita setuju dengan pandangan orang tertentu, Syekh Mustafa Sabri, Taftazani, Al-Iji, tak apalah lah. Ada mungkin mereka ni ada alasan dia, ada sudut pandang dia, ada apalah. Tapi jangan lupa bahawa mereka ni juga, Ibn Arabi juga ada orang yang pro dia, seperti tokoh-tokoh bukan mudah tadi tu. Ulama-ulama besar tu, Imam Sayuti Asy'arani tu. Demikian juga kalau ada hari ni Syekh Ali Jumaah. Ulama-ulama besar yang ada hari ni. Dan antara orang yang mendukung Ibn Arabi ni, seperti yang diketahui, iaitu Syekh Abdul Halim Mahmud. Saya nak beri contoh gini. Ada saya ingat dulu satu ketika. Satu ketika tu tahun akhir tahun 90-an. Ada satu seminar besar. Seminar besar dibuat di USIM, tapi USIM bukan USIM sekarang. USIM lama dulu di Kampung Pandang, tak salah bukan begitulah. Seminar besar, seminar kebatinan. Dan saya hadir seminar tu. Nak beritahu. Dalam seminar tu ada seorang profesor membentang tentang ajaran kebatinan, ajaran kebatinan lah, ajaran sesat, ajaran kebatinan. Jadi dia telah menulis satu kertas kerja yang besar, yang tebal, yang dulu saya ada simpan tapi ada orang ambil, saya akhir sekali tak jumpa cari dah. Saya ingat lagi kulit warna biru tua itu, kertas kerja dia. Dia menjelaskan dalam tu tentang kebatilan lah, menurut faham dia lah. Terus dia ada sebagai pengkaji. Sebab dia profesor bidang ajaran sesat. Dia kaji menurut pandangan dia, tak apalah. Dan disenaraikan sudah tentu Ibn Arabi termasuk senarai lah. Tapi yang termasuk senarai juga, dianggap sebagai pelopor ajaran sesat dan kertas kerja dia tu, Syekh Daud Fatani. Ulama, orang Melayu kita mengaji agama ikut kitab-kitab dia tu. Itu termasuk senarai juga. Sebagai tokoh ajaran sesat juga. Tak apalah, sudut pandang masing-masing. Tapi hak saya nak kabarnya, dalam satu pembentangan tu, profesor ni ditanya orang ramai. Dia kata, tuan-tuan nak ikut tasawuf mana? Nak ikut tasawuf Ibn Arabi, dia kat kitab sebagai merujuk lambang lah kepada Ibn Arabi lah. Nak ikut tasawuf Ibn Arabi ke? Nak ikut tasawuf Syekh Abdul Halim Mahmud? Dia tanya orang ramai. Nak ikut tasawuf mana sih? Ibn Arabi atau Syekh Abdul Halim Mahmud? Dia tunjuk gambar Syekh Abdul Halim Mahmud ni. Ni gambar Syekh Abdul Halim Mahmud. Okey, nak ikut tasawuf mana dia kata? Jadi dia membayangkan kepada orang ramai, hak betulnya tasawuf Syekh Abdul Halim Mahmud, bukan Syekh Abdul Halim, bukan Syekh Ibn Arabi ni. Tapi dia lupa bahawa Syekh Abdul Halim Mahmud menulis kitab membenarkan Ibn Arabi. Jadi orang ramai aku duk sorok, ya. Padahal kena tipu. Kata tak betul. Tapi oleh kerana kita ni mengaji dengan ulama-ulama kita, masa tu saya ingat, sebab saya buat kajian, saya ingat ayat-ayat yang dipakai oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab dia tu, Qadhiyatut Tasawuf Al-Munkiz min ad-Dhalal. Kita ingat ayat dia, kita ingat muka surat masa tu. Muka surat kita ingat, ayat-ayat dan muka surat dia. Tapi kita ni, ulama-ulama kita mengaji, jangan malukan orang depan orang. Jadi kita tak kata apa. Tapi nak kabarnya, dia dengan yakin duk kata ke orang, begini dua ni berlawan ni. Mana saya nak pakai? Tasawuf orang ni kata ni. Padahal dia tak tahu kawan ni duk dokong orang ni. Ini saya nak kabarnya bahawa salah seorang pendukung Ibn Arabi adalah Syekh Abdul Halim Mahmud, bekas Syekhul Azhar dulu. Tapi tak nafikan juga ada tokoh-tokoh Azhar yang kontra, yang kontra dengan Nabi. Tak apalah, masing-masing ada cara sendiri, dia ada hujah sendiri, dia kaji sendiri, tafsiran sendiri, sudut pandang sendiri, suah, tak ada masalah apa-apa. Baik. Kemudian mungkin saya baru nak kait tadi tu. Mungkin ada orang kata saya ni, dia kata bila saya sebut bahawa antara sebab kenapa berlaku kekeliruan ni kerana gagal. Itu bahasa saya tu mungkin kasar sikit lah. Tak apalah, kita terik baliklah bahasa tu. Gagal memahami mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana tashbih, mana majaz. Maksud saya tu gagal di situ bukan berarti tak faham. Kalau tak faham istilah-istilah ni, dia jadi ulama. Tak faham mana muhkamat, mutasyabihat. Tapi tak jam. Pengecaman. Tatbik dia tu kadang-kadang berlaku kekeliruan sikit. Baik, saya nak beri contoh. Ada sumber rujukan sebut satu ketika dulu Sayyid Alawi ni, ayah kepada Sayyid Muhammad, ulama besar dari Mekah dulu. Ni Sayyid Alawi, ayah dia dulu, Al-Maliki.
Masa tu dia tengah mengaji, tengah mengajar dah halaqah ilmu di Masjidil Haram. Dan dalam masa yang sama, ada seorang alim lagi, namanya Syekh Ibn Sa'din, ahli tafsir. Dia ada kitab tafsir Ibn Sa'din tu. Dia mengajar juga dalam halaqah ilmu Masjidil Haram. Baik, kemudian berlaku hujang. Kita tahulah Kaabah tu atas tu ada corong. Corong tu, bila hujang tu, kupu air atas tu ngalir kat corong tu. Orang pok-pok Arab ni, bila hujan ni dah jarang berlaku. Lepas tu, tubik kat corong Kaabah pula, masing-masing pergi ambil air tadi tu. Minum, mandi lah macam-macam. Pengawal-pengawal marah. Dia kata ni buat kerja bid'ah ni. Tabaruk ni tak ada. Ini syirik belaka ni. Tak ada benda ni. Dia marah. Jadi pok-pok Arab ni bila kena marah di pengawal, akhir sekali dia rujuk kepada Syed Alawi. Dia kata syirik ke? Tak boleh ke kita ambil tabaruk ambil berkat dengan air hujan hak tu tubik kat corong Kaabah tu? Kata Syed Alawi, tak syirik. Boleh. Pok-pok Arab ni benda lagi. Bila Tok Guru besar ni, alim besar ni kata tak ada masalah apa-apa, boleh kena. Pergi straight. Pergi mula ambil minum air, ambil berkat dengan air tu. Jadi bila pengawal-pengawal ni marah, dia tak endah dah. Dia kata sebab apa? Sebab alim ni beri petua boleh. Tak jadi masalah. Tak jadi halangan. Kalau nak nak ambil berkat dengan air tu, tak ada masalah apa. Jadi akhir kali bila pengawal ni marah, orang tak layan dah ni, dia pun dia rujuk kepada Ibn Sa'din, Syekh Ibn Sa'din, rahimahumullah. Jadi Syekh Ibn Sa'din alim, ahli tafsir, tadi muta'adib, orang beradab. Jadi bila kawan ni kabur, dia kata, orang Arab ni ambil berkat dengan hujan, kemudian bila larang tak endah, sebab dia kata fatwa Syekh Alawi kata boleh, dia pun bangun pergi ke halaqah Syekh Alawi. Pergi ke halaqah Syekh Alawi ni, duduk. Tapi dia ni seorang yang muta'adib. Pergi duduk molek, beri salam, tanya. Baru tanya. Dia kata, aku dengar memberi fatwa, beri jawapan bahawa boleh ambil berkat dengan air tu. Mana dalilmu? Pakai dalil mana? Baik, kata Syekh Alawi, paling kurang ada dua dalil. Paling kurang. Satunya, iaitu firman Allah Ta'ala, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan. Binaan pertama yang dibina oleh untuk manusia ni adalah di Bakkah, di Mekah. Mubarakan, diberkati. Ayat ni secara terang-terang menyatakan bahawa Kaabah tu berkat. Satu. Yang kedua, Allah berfirman lagi, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan daripada langit itu air yang diberkati. Jadi dengan nas Al-Quran, air yang turun dari langit ini berkat. Sekarang ada dua berkat. Ayat turun dari atas hujan tu, turun temu atas Kaabah tu, dua berkat situ. Jadi Syekh Ibn Sa'din dia nengung. Sehingga dia beri komentar. Dia kata apa? Macam mana kita boleh lupa kepada ayat ni? Bukan dia tak tahu ayat tu. Dia ahli tafsir. Bukan dia tak tahu. Tapi pengecaman. Dia tak cang, terlepas pandang, terlupa. Itu maksud saya. Jadi kalau dia tak faham dia tu, tak jadi ulama. Tapi dia tahu, tapi dah terbik dalam memahami kata-kata Ibn Arabi, kadang-kadang terlepas pandang. Macam tadi lah, ada orang kata, ahli tasawuf menganggap alam ni sebagai bayang, padahal tamsilan saja. Dan seumpamanya tu, bila berlaku gitu, berarti salah faham lah tu. Salah faham. Bukan tak faham kaedah ilmu tu, tapi pengecaman tu. Ataupun sengaja tak tahulah, wallahualam. Tapi nak khabarnya, itu maksud saya. Bukan tak tahu kaedah-kaedah itu, kalau tak tahu, tak akan jadi ulama. Cuma pengecaman tu. Baik. Kemudian, dikaitkan dengan Syekh Ibn Arabi dengan hadis, dengan isu-isu hadis. Ialah, kemudian dilambung, baiklah kalau nak lambung isu, dikatakan Syekh Ibn Arabi ni, dia menilai hadis menggunakan kaedah kasyaf. Baik, tak apalah. Tapi kena fahamlah penggunaan kasyaf dia di setara mana. Apakah setiap hadis tu tak tahu benda guna kaedah kasyaf nak tahu nilai hadis tu, atau hanya sekadar kaedah penguat atau sebagainya. Itu kena tengok juga. Selagi kalau kita ni nak jadi seorang yang munsif, seorang yang adil, kita akan tengok juga apa kedudukan orang ni dalam ilmu hadis. Dan apakah dia ni
ada hubungan tak dengan ulama-ulama dia lain, kena tengok juga tu, biar sama sikit lah. Kalau nak kritik pun kritik lah, tak ada masalah apa benda. Kami nak kabarnya bahawa kalau menurut Al-Ajluni, Kashful Khafa, Ibn Arabi ni adalah tergolong di kalangan Al-Hafiz. Berdarjat Hafiz dalam bidang ni. Hafiz. Jadi kalau orang tak bersetuju dia dengan manhaj dia, tu pun kena check dia guna kaedah kasyaf ni macam mana dia guna kaedah, menerapkan kaedah tu. Tak apalah, tapi kalau kita lambung ni saja aspek ni, macam orang lambung Ghazali jugalah. Nak menyatakan kelemahan dia, duk lambung hadis dhaif dalam kita minhaj, dalam kitab ihya dia tu. Hadis mutawatir, Al-Quran hadis sebut nak tu, tak mau sebut. Kalau sebut dhaif itulah, duk lambung tu. Ni sama juga ni. Kalau kita seorang yang muqtadi, orang yang adil ni, kita akan tengok belakang aspek-aspek ni. Dia ni kalau ikut Ajul ni, seorang hafiz, bertaraf hafiz dalam ilmu hadis ni. Kemudian dia sendiri, orang ulama-ulama hadis mengijazahkan sanad-sanad mereka ni. Ibnu Asakir, Ibnu Jauzi, Sulami dan sebagainya, mengijazahkan sanad-sanad hadis kepada dia. Jadi dia bukan mudah-mudah juga dalam bab ilmu hadis ni. Tapi kalau nak komen dia dalam bab tu, silalah. Tak ada masalah apa. Cuma nak kabarnya, kalau kita nak bersikap sebagai seorang yang munsif, kita akan tengok sudut lain lah. Jangan lambung satu dua perkara kita tak suka je lah. Ataupun satu benda yang dianggap kontroversi atau jadi masalah je lah. Kena tengok juga lain. Baru kita sama kalau kita nak jadi seorang yang munsif. Baik, kemudian ada sedikit saja ini komentar. Ya, bagus Alhamdulillah. Memberi ruang untuk kita bercambang idea lah, untuk kita bincang. Tapi mungkin ini saya pun banyak sibuk juga. Kadang-kadang tak ada masa kok. Nak membahaskan isu-isu ini, kita pun ada kerja bang urusan selesai, mana-mana adang kita tengok, ada adang kita mungkin abaikanlah. Baik, kemudian ada satu dua isu lagi, iaitu antaranya adalah orang kata bahawa pendokong kepada orang yang mendokong Ibn Arabi ini dianggap tidak adil. Tidak adil sebab dikatakan dia ni tengok dengan satu kayu ukur je. Orang yang kontra ni dianggap adil kena tengok dua kayu ukur. Pada saya, masalah adil ni kalau Arab istilah panggil munsif. Jangan baca muflis, munsif. Munsif ni orang bersifat adil. Kita nak ukur orang munsif dan munsif ni, jangan ukur atas kata-kata dia, tengok atas tindakan dia juga. Macam saya. Kadang-kadang bila saya nak suruh orang terima pendapat saya akan katalah, kita ni kena berlapang dada. Tak, saya nak suruh orang terima pendapat saya. Tapi bila ada orang beri pendapat, berlawan pendapat saya, bukan berlapang dada, belaga siku. Belaga nyiku. Ini bukan munsif. Ini muta'asib namanya. Muta'asib. Jadi nak kabarnya seorang yang munsif ini, bila dia kaji bila dia tengok tentang kedudukan Ibn Arabi ni, ada kelompok yang pro dia, yakni dan mereka ni bukan mudah-mudah, mesti mereka ada hujah-hujah. Kemudian ada yang kontra, ada tafsiran dia, ada sudut pandang dia, ada bukti yang mereka gunakan. Tak apalah, masing-masing. Jadi kalau kita ni seorang munsif, kita akan bersikap macam mana? Mungkin kita akan nilai 50-50 ataupun 60-40 lagi lah. Tapi masing-masing tu dia ada pendokong dia, ada hujah dia, ada bukti dia. Ni pun gitu juga. Kalau seorang munsif dia akan kata macam mana? Dia kata mungkin pada saya yang kontra ni lebih kuat. Itu munsif. Tidak akan jadi ni okey, ni KO. Tak akan jadi gitu. Itu sikap seorang munsif. Dia akan kata ni lebih kuat, ni lebih utama kerana mungkin jumlah mereka ramai, hujah mereka lebih kuat. Itu je. Itu munsif. Tapi contoh tadi lah, saya banyak dengar orang, ini pengalaman umum lah ni, saya pernah jumpa dengan ramai orang, dia kata, dia nak beri pendapat, dia nak suruh terima dia, kena lapang dada. Ta'in beri pendapat, dia nak terima sikit pun. Jadi pattern ni bukan munsif, ini muta'asib. Jadi ini kita sama-sama cermin diri lah. Maksudnya saya tak tuju pada saya untuk kita sama-sama cermin diri dalam perkara seperti ini. Orang yang munsif ini dia akan pakai kata-kata, kalau tak silap dinisbahkan kepada kata Imam Syafi'i. Ini gaya orang munsif. Kata Imam Syafi'i, apa kata dia? Ra'yi sawab. Pendapat yang aku kata ni betul. Aku yakin. Sebagai mujtahid memang kena gitu, kena yakin. Bukan dia yakin tak jadi mujtahid gitu. Dia kena sawab. Aku yakin betul. Tapi yahtamilul khata'. Tapi masih ada ihtimal salah lagi. Ini sikap orang munsif. Wa ra'yu ghairi khata'.
pendapat lain dia pendapat aku tu salah. Aku yakin salah. Aku tu. Tapi yahtamilu sawab, tapi masih ada kemungkinan betul dia kata tu. Menepati apa yang sesuatu perkara itu. Ini sikap seorang munsif. Baik, kemudian berkait dengan bidang Arabi ni, tak apalah orang nak terima tolak, tak apalah. Dan kita pun tak boleh tumpah benda, bukan boleh benda, cuma kita nak khabar bahawa dia ni ada alim ulama yang mendukung. Kemudian sebagai contoh, kalau kita tengok dalam kitab Syazaratul Zahab tu oleh Ibnu Imad Al-Hambali tu, dia ni menilai Ibn Arabi sebagai mujtahid mutlak. Siapa begitu? Mujtahid, kalau Imam Ghazali dan sebagainya, itu mujtahid juga, mujtahid muqayyad, ia terikat mazhab lagi. Tapi Ibn Arabi ni dinilai sebagai mujtahid mutlak menurut pandangan setengah ulama. Jadi nak kabarnya masing-masing ada pro dan kontra, maka sikap kita kawan dah lah nak setuju mana-mana pun. Isu akhir sekali yang saya nak sebut ialah dikatakan bahawa usaha nak mentafsirkan kata-kata Ibn Arabi ni dengan tafsir-tafsir yang sunni tu sebagai mensunnikan. Saya dengan perkataan mensunnikan tu saya kurang setuju. Sebab apa? Kerana ini bukan jenis tu kocak. Tukar cat hijau, tukar biru. Atau biru, tukar cat hijau. Bukan biasa itu. Yang ini dia lebih bersifat kepada penafsiran, penelitian yang ada panduan dia, ada kaedah dia, ada dalil hujah dia pakai, ada analisis dia. Itu. Ini bukan berbentuk mensunnikan. Kalau kita kata usaha-usaha seperti ini nak menafsirkan kata-kata Ibn Arabi dengan kata-kata yang sahih atau kata-kata yang tidak berlawan Quran Sunnah dianggap sebagai mensunnikan. Lalu bagaimana dengan orang yang cuba nak menafsirkan firman Allah tadi tu? Fa innama tuwallu fasama wajhullah. Apakah kita boleh kata kok itu nak mensunnikan ayat Al-Quran yang ada makna-makna kufur dan syirik? Kita nak kata macam tu? Ataupun ada ayat yang lain tentang menyatakan tidak ada tiga orang min najwa salasa illa wa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang berbisik kecuali yang keempat tu Allah Ta'ala. Cuba nak memahamkan ayat-ayat seperti ini dengan tafsiran yang sahih. Apakah kita boleh kata nak mensunnikan kenyataan ayat ni ada makna syirik dan kufur? Dia nak kata macam tu? Ataupun wahwa ma'akum aina ma kuntum, Tuhan tu bersama kamu di mana kamu berada, ditafsirkan dengan tafsir-tafsiran yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah kita nak kata bahawa orang yang melakukan usaha tu adalah mensunnikan makna-makna syirik dan kufur yang ada dalam ayat tu? Jadi sebab tu saya kurang setuju. Tak apalah kalau nak kata mensunnikan, kau andailah. Tapi hakikat sebenarnya benda ni adalah satu penelitian, satu penafsiran. Kita tak kata kita ni cerdik, tapi taklah bodoh sangat. Tahu kita pun bukan nak ikut orang berbetul-tuli. Sebagai ahli akademi, mengaji ikut jalan akademik ni, ada kaedah panduan-panduan untuk menilai. Kau nampak jelas tab yang salah, takkan nak ikut lagi. Tapi kena tengok, betul ke tak, nilai sumbernya macam mana, tafsir macam mana. Itu dunia akademik macam tu. Akhir sekali penutup bicara malam ini, iaitu kalau kita nak tengok aspek-aspek macam ni, sebenarnya ulama-ulama besar dia ada cerita belaka. Kalau lah Ibn Arabi dibalikkan dengan isu wahdatul wujud dan ada kontra, ada yang ini siapa tahap, ada yang mentakfirkan dia, maka isu yang sama juga melibatkan tokoh Ibn Taymiyah. Jangan lupa yang tu isu Qidamun Naum, isu nuzul turun daripada turun mimbar tu ke bawah tu, isu memahami perkataan istiwa. Jadi malangnya orang hanya banyak teropong kepada Ibn Arabi lah. Tapi Ibn Taymiyah ni dah nak konsep mana. Tapi kalau kita jujur, kita nak tengok tentang akidah Asbajiyah ni, kena tengok belaka. Kena tengok belaka tokoh dagang atau ke mana-mana pun, nilailah. Jadi penutup bicara, itu saja saya rasa yang dapat saya jelaskan, dan saya rasa sudah mencukupi saya rasa untuk saya bahaskan aspek ini, dan memadai, dan hal-hal lain itu mungkin saya tak respon lagi lah lepas ni. Saya rasa sudah memadai untuk saya jelaskan dari pihak saya. Jadi mohon maaf sekiranya ada apa-apa terkasar bahasa, kesilapan dan sebagainya, mohon maaf. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi komentar, ulasan
Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat taufik hidayah Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Rahimakumullahu wa iyyana. Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.